A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan kita untuk sama-sama kita menitip setiap apa yang telah ditinggalkan oleh junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan kita disabitkan dengan perbuatan yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati lagi saya kasihi seluruh AJK Masjid Al-Hana, pemimpin-pemimpin masyarakat, alim ulama, ustaz-ustaz, guru-guru, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Baik, sebelum kita pergi kepada kitab yang selalu kita baca pada tiap-tiap minggu, saya nak sebut dan saya nak suntik sedikit tinggalan ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tashwiqul muslim ila huduril majalisil ilm. Apa dia? Pencetus rasa rindu untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Bagaimana kita nak cetuskan rasa rindu kita untuk sentiasa berada di dalam rumah Allah? Bagaimana cara kita nak mencetuskan rasa rindu kita kepada menghadirkan pada majlis-majlis ilmu? Sebegini ada. Kalau nak kira dengan pencetus rasa rindu pada artis, pecah pala. Tapi pencetus rasa rindu untuk hadirkan diri kepada rumah Allah ataupun kepada tempat-tempat yang boleh menambahkan kita asyik rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sebut di antara hadis-hadis yang disebut oleh sahabat saya dalam kitabnya, sahabat saya Syekh Aminuddin Abdul Rahim. Orang yang rajin menuntut ilmu dipermudahkan masuk syurga. Senang saja masuk syurga. Sebab apa? Dia ada kunci dia dah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Hadis ini sahih. Apa maksud dia? Kita nak cetus rasa rindu dalam hati, kita nak cetuskan rasa cinta pada majlis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, barang siapa yang melalui satu jalan dengan tujuan untuk pergi menuntut ilmu. Memang tuan-tuan, bila kita nak hadir ke satu majlis, dia banyak cabang-cabang dia, dia banyak rintangan dia banyak duri yang kita terpaksa hadapi. Kadang-kadang nak pi Mr. Arrogant pula duk panggil. Kita nak pi kereta buat pasal pula, kita nak pi rasa pula dia tak mau nak mai. Maka jalan-jalan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah akan mempermudahkan baginya dengan sebab demikian untuk jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, kita nak jadi asyik ni rasa rindu untuk selalu hadir dalam majlis-majlis ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung balik dalam kitab perbincangan kita. 203 kitab Bahrul Mazi. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, moga-moga dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi mandili ba'dal wudu'i. Okey, baik. Sebab apa? Dalam bab ini telah datang ia pada menyatakan sapu tangan
ataupun kentola dan sebagainya daripada wuduk. Ada orang lepas ambil ayat semayang dia cari kentola, ataupun dia ambil sesuatu dia lap muka dia. So apa hukum dia? Kalau kami dulu di Mesir, memang disediakan tambah-tambah musim sejuk, bukan sebab kerana sejuk, tetapi kerana bahan radioaktif yang masih terkesan daripada berperang di antara Israel dengan Mesir satu ketika dulu. Radioaktif dia masih ada, tapi kalau badan kita selalu lagi ada kesejukan ataupun ada air, dia boleh menyerap ke kulit kita, maka digalakkan untuk lap. Lepas ambil sembahyang, lap. Disediakan di masjid-masjid kentola. Bau tu tak biasa cerita lah kan. Bawa sendirilah. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketahuilah kiranya ya saudaraku, kata pengarang kitab ini, bermula yang dikehendaki dengan sapu tangan di sini sebarang apa kain atau seumpamanya tuala tekap tubuh bagi menyapu basah di muka dan tangan dan lainnya daripada air sembahyangnya, untuk dia sapu, kerana bermaksud hendak lekas mengeringkan basah di tubuh. Kita ambil mayang basah sungguh, pasal kita ambil mayang selori, mau tak basah sungguh. Nabi tak basah sebab dia ambil ayak sembahyang setupak saja ayak dia. Tu yang terpaksa lap. Tak lap saya lagi, orang perempuan hingat. Tak hingat macam mana, keluar bilik ayak daripada mandi, ambil mayang baru, tak mandi lagi. Maka bersapu dengan satu kain atau sejenis daripadanya, atau daripada baju kain. Baju kita ambil mayang, kita ambil baju lap. Yang dipakainya keringlah ia dengan segera. Itu maksud dia nak bincang di sini. Masalah seterusnya, sapu tangan bagi mengeringkan wuduk dan hadis. Ada masalah, bawa hadis. Ada masalah, ada dalil, bawa mai dalil. Sebab apa? Sebab setiap langkah kita, setiap perbuatan kita mesti berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW diutuskan sebagai role model kita. Kalau tak ada dah Nabi wafat, al-ulama warasatul anbiya. Tengok ulama pula buat macam mana. Perhati tengok orang-orang yang ada ilmu. Oh lepas ni buat ni, lepas ni buat ni. Oh lepas tu garu rupanya. Dia garu sungguh. Cerdik juga tak mengaji. Orang suruh main mengaji tak mau. Tengok-tengok habis-habis ambil ayat semayang garu. Dia pun garu. Sampai ketua raja duk garu. Pasal apa? Dia kata ustaz tu buat macam tu. Punggah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Hadis An Muaz bin Jabal qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iza tawadda'a masaha wajhahu bi tarafi saubih. Maksud daripada hadis ini daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, katanya, telah aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengambil wuduk ia, menyapu ia akan mukanya dengan hujung kainnya. Ambil lap muka, ya, supaya segera kering. Kita tengok. Tapi tahap hadis ni dalam keadaan gharib, lepas tu dhaif pula. Okey, kita nak mengaji Ustaz. Dalam bab hadis dhaif, hadis sahih, li ghairih, li zatih dan sebagainya, hadis dhaif boleh beramal tapi tak boleh berhujah. Cuma kita bawa, ulama ni bawa sebab nak cerita. Sat lagi bawa pula cerita, ada ulama kata jangan sesekali lap lepas ambil ayat sembahyang. Sebab apa? Sat lagi tunggu. Dia saja nak pergi suspend ni, aku tidak, dia hak dia bangkit. Kan? Kalau cerita habis ya, bersambung, dia bagi suspend ya. Tunggu pula esok, tunggu pula minggu depan. Pandai dia buat bagi suspend kita. Pasal tunggu sungguh. Yang tak mengaji kita buat suspend dia, ustaz tak cerita aku balik pula dah. Dah dia kena buat bagi suspend, dia tunggu-tunggu apa diakah jawapannya selepas ini. Tu cara dia sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Menyapu wuduk supaya segera kering dan hukumnya. Apa hukum? Supaya segera kering. Baik, kata Ibn al-Arabi, telah bersalah-salahan khilaf ulama pada masalah ini atas 3 qaul. Ada 3 qaul mengatakan sebab-sebab, ada kata jangan, ada kata makruh, ada kata tak apa, harus. So kita nak tengok di sini apa kata ulama-ulama dan apa kata Imam Syafi'i mazhab kita. Tadi ada seorang hamba Allah
Arab ke mana atau kelak pendek mayang. Dia kurang macam tu lah. Boleh ke budak tu tengok ada budak seorang tengok keli mata buat kelak pendek mayang. Tu dia lah kata. Dia nasib baik Langkawi ni, dia macam-macam orang dia masuk. Bila macam-macam orang dia masuk, dia mula nak mengaji. Berlaku masalah, dia mencari. Tapi kalau kita duduk tempat kampung saja, semua bawa macam tu, ada kita nak teringin cari? Tak ada. Itu sebab Nabi kata, cari ilmu kena keluar, tengok di luar, barulah dia mencari-cari. Kalau duduk tunggu saja, sembahyang di rumah saja, apa berlaku di masjid, apa berlaku dalam masyarakat, Arab main macam ni, Arab main macam ni, sah saya kata. Sebab dia dalam mazhab Hanafi, dia angkat takbiratul ihram, tutup aurat pada takbiratul ihram pada permulaan, tutup dah aurat, tutup, sah. Lagi dia nak terbungkin ke, dia nak terkojai keluar ke apa ke, tak kira dah. Kita saja, mazhab kita saja, Imam Syafi'i dia suruh tutup ke semua. Orang kata tutup ke semua dah, lagi tutup ke semua, habis ke semua, dia tutup semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Di sini ada 3 kaul. Yang pertama, harus, yakni buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Harus menyapu, basah wuduk dan mandi junub. Mandi hadas besar, tuan-tuan. Dalam bab wuduk dan mandi hadas besar harus kita lap. Telah mengata akan dia oleh siapa? Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i. Kalau kita tengok Imam Malik mazhab Maliki, dia lap. Dan Ats-Tsauri, Imam Ats-Tsauri, kerana kita mengambil air sembahyang itu bukankah maksud, kata Imam Malik, maksud dia telah buat ibadah. Kita ambil ayat sembahyang tadi, bukankah kita telah buat ibadah? Selesai dah ibadah, lap lah dia kata. Hak yang titik-titik tadi dia tak kira ibadah, dah buat ibadah, kata Imam Malik, lap je lah, selesai dah ibadah kita, kata Imam Malik. Maka apabila sudah dikerjakan, berhasillah ibadah. Apakala telah hasil ibadah, maka menyapulah. Kemudian selesai, tiada memberi bekas pada ibadah itu. Itu kata Imam Malik. Kalau tuan-tuan buat jenis itu, tuan-tuan ambil pendapat Imam Malik. Yang kedua, makruh. Makruh ni benda yang dibenci, bukan ditegah tapi dibenci. Tapi kalau benda yang dibenci diulang-ulang, silap-silap dia jadi haram. Pasal benda orang benci. Kalau mak kita benci kat kita pun, benci dia buat sengap. Dia tak kata apa. Kotlah dia nak tegak, dia sengap. Mai satu hari tunggu, dia pededak tengok, ngeliat lagi. Pasal apa? Dia makruh. Sebab makruh ni lama-lama dia jadi haram. Makruh litahrim. Isyak-okok. Model saya tu lah, isyak-okok. Dah kata makruh, mai sampai umur 80 tapi dah, oh dia tak beraya. Dua kali dah. Tu dia, tu yang nak bawa haram. Dah kata makruh, macam mana pun dia akan jadi haram. Makruh macam mana pun, makruh kalau diulang-ulang, lama-lama jadi haram. Tu saya nak sebut di sini. Kalau boleh berhenti, buanglah. Pasal ada ulama kata haram. Nak kata haram, tok guru saya sendiri buta tapi isap rokok. Kita penggeleng pala, habis mengaji kuliah, habis satu, dia tengok, tekan dia tengok jam lah. Saya yang tengok jam, dia buta nak tengok jam apa. Habis dia rabah poket dah. Kita syekh ni nak buat apa ni? Tata berkelak. Nah, kita kata okey, sebab apa? Guru saya seorang lagi yang tersohor di Kedah, Datuk Syekh Zakaria Wan Besar, dia dengan gudang garam. Aduh, kan? Dia kata anak tak boleh karang kitab kalau tak ada. So kita kata makruh lah, tak apalah. Kalau kata tuan-tuan nak balik pada haram, pegang pada haram. Saya haram, saya kata, sebab dia memudaratkan. Betul atau tidak? Tepuk dada tanya iman, jangan tanya selera. Sampai sudah selera tak habis. Malam ni saja cekencop, duk main selera cekencop. Itu tanya selera lah tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dia beletak alim pula. Yang kedua, makruh menyapu, basah wuduk dan mandi junub. Yang ni saya pun tak apa nak pakai lagi yang ni. Pasal mandi junub pun dia kata tak boleh nak lap. Kata ni orang perempuan mengamuk sungguh sekali lagi. Pasal lepas mandi tiba-tiba tak boleh nak lap. Pasal dia kata di sini makruh menyapu, basah wuduk. Wuduk boleh lah lagi. Mandi junub, kerana air itulah bekas ibadah. Ayat tadi pun jadi ibadah.
Setiap titik-titik qatrun. Qatrun ni titik-titik yang terakhir akan jatuh. Dan dia akan jadi saksi kita di akhirat esok. Ada kata dia akan terbang naik ke langit, masuk dalam syurga, terjun dalam, jadi seekor burung, terjun dalam sungai Salsabila, dia naik, dia kepak pula. Bila dia kepak kerana setitik ayat sembahyang kita, dia kepak pula jadi beribu-ribu. Maksudnya itulah tasbih atas nama kita yang berwuduk. Maka makruh kita sapu, kita lap. Yang kita lap sungguh lah, pasal kita ambil ayat mayang tu, dia punya upak muka ayam tu, dia habis basah baju-baju. Tapi kalau ikut konsep yang cara Nabi buat, nak tunggu titik pun payah. Yang ada hanya lembab di muka saja. Pasal Nabi ambil, saya ulang, dia secupak saja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka bekas ibadah itu tak bolehlah disapu supaya jadi saksi atau nur di akhirat kelak. Bekas kita ambil ayat sembahyang, makruh kalau kita sapu sebab dia jadi saksi. Kerana cuba lihat orang yang mati syahid, kita fikir Ustaz. Orang yang mati syahid kerana apakah tidak disuruh syarak memandikan dia? Bekas dia, darah ada di baju, pecah kepala dan sebagainya. Kita tak syarak, tak suruh untuk mandikan. Sebab apa? Jadi saksi di akhirat. Begitu juga dengan titik-titik ayat sembahyang kita, jadi saksi di akhirat. Akhirus sujud kita sujud lekat batu, lekat apa, tak boleh buang. Kalau nak amin juga, amin bagi kena tang muka ya, dai jangan. Minggu depan insya-Allah di Masjid Aisyah saya akan bincang dalam bab tu, akhirus sujud. Pasal apa? Bila dia sujud lekat bekas di dai. Ada jugalah sujud-sujud ada batu besar tu duduk tang tu, bekas di dai. Sungguh tu Syiah tuan-tuan, jangan dah buat main-main pula. Ada lekat batu pasyak di dai. Dan Nabi SAW dia tak suka duduk atas ni. Dia lebih suka sembahyang di atas bumi yang nyata. Sebab bumi itu akan jadi saksi apa yang lekat di dai dia. Kita mau suruh pergi mayang tentu, ni boleh tak boleh kata. Sebab Nabi suka sembahyang di atas bumi yang nyata. Dalam keadaan Nabi duduk tengah naik apa pun, Nabi lebih suka turun ke bawah, sembahyang di bawah, di atas bumi, iaitu pasyak dan sebagainya. Itu sebab Masjid Nabawi dulu tak ada apa pun, hanya pasir semata-mata lantai dia, berbumbungkan langit, berdindingkan pohon-pohon tamar dan daun-daun dia. Itu saja yang ada pun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tu sebab kalau tuan-tuan pi waktu siang, dia angkat dia punya umbrella, dia punya payung. Malam dia tutup balik, nak ambil konsep Nabi asal. Tempat-tempat tersebut Nabi suka tengok terus kepada langit. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Begitu juga air wuduk itu jangan dikeringkan supaya ia akan menyaksikan mengambil wuduk di dunia. Maka telah berkata makruh itu ialah Ibnu Umar dan Ibnu Abi Laili, bahawasanya Nabi SAW menolakkan sapu tangan. Ada satu ketika lepas Nabi ambil air sembahyang, orang bagi sapu tangan, dia tolak, dia tak mau. Tadi pun hadis juga, ni pun hadis juga. Maka hadis-hadis ini kita boleh ambil takwil kepada ulama mentakwil bahawa ada sebab musabab. Kena tengok balik sebab musabab. Atas Maimunah, isteri dia bagi, dia tak mau. Yang diberikannya pada Nabi kerana berbuat sapu mengeringkan wuduk. Dan telah memilih akan qaul makruh ini ialah Abu Hamid daripada ashab Syafi'iyah, ulama daripada mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, ulama daripada mazhab Imam Syafi'i. Baik, yang ketiga, memakruh akan dia oleh ini Ibnu Abbas, makruh pada wuduk. Wuduk tak boleh sapu, mandi junub boleh sapu. Itulah hak ni saya setuju, saya nampak boleh. Pasal apa? Kalau hak tadi mandi junub pun tak boleh, cerita dia kelai pula saya lagi, pupak jalan. Pasal apa? Tak lap. Mengaji kat Ustaz Rashidi malam kata jangan lap. Wah, cerita dia. Maka hadis sini yang saya lebih setuju. Dia kata di sini ialah pada wuduk dan bukan pada mandi junub. Dan kata ini adalah kata A'mash, seorang ulama. Hanya saja memakruh ia wuduk itu kerana takut akan jadi adat, takut jadi kebiasaan kita. Kadang-kadang orang tak tahu di antara adat dan syariat, tuan-tuan.
Siapa yang baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat? Lama dah kami duk buat. Daripada adat jadi berubah jadi syariat pula. Sedangkan hak syariat pun kita tak buat sampai terang tu. Nak buat, tambah buat, jangan kata orang tak boleh buat. Dan orang yang buat pula, orang lain tak boleh kata sesat pula. Ada pihak-pihak yang mengatakan lepas sembahyang tak boleh wirid. Malam Jumaat dia baca-baca Yasin. Buat apa? Dia kata Nabi tak pernah buat apa. Ni semua bid'ah semua ni. Pula dah. Sedangkan ulama pernah mengatakan, ulama tasawuf kata apa? Zalim tuan-tuan kita kalau hidup kita tak pernah baca Quran. Bila kita nak boleh baca Quran? Orang buat Yasin, tentulah boleh baca Quran tu. Orang buat di pejabat baca Quran. Syukur, alhamdulillah. Kalau duk harap kat kita, baca Yasin depan TV jelah. Maghrib mayang pukul apa? Lepas setengah. Boleh himpun kali dengan Isyak. Pasal itulah kita mengadakan benda yang tak pernah dibuat oleh Nabi dan Salaf. Tapi kita buat sebab apa? Kita nampak masyarakat kita makin lara, makin tak tengok dah Quran. Ada Quran dalam rumah, tapi papa rehai bagus punya ada duduk atas pagar atas. Hak bila? Hak Tok Wan beli dulu balik Mekah punya pun. Duduk atas tu. Sampai bila? Siapa yang baca? Anak-anak tolong baca kat dia. Dia buang titik, dia buang baris. Itulah dia jadi. Bila nak baca, tiba-tiba ada majlis di pejabat bacaan Yasin. Tiba-tiba ada di mana? Di masjid. So zalim tuan-tuan kalau tak baca Quran dalam masa setahun, dalam masa seminggu, dalam masa sebulan, dalam masa sehari, dia jatuh zalim. Kurang-kurangnya tataplah Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah mengatakan tiada mengapa oleh satu kaum daripada ahli ilmu daripada sahabat Nabi SAW dan mereka yang kemudian daripada mereka, yakni tabi'in, pada memakai sapu tangan kemudian daripada wuduk itu bagi mengeringkannya. Tak apa. Kata sebagian daripada sahabat-sahabat Nabi. Dan orang yang memakruhkan itu hanya saja memakruh ia akan dia. Yang kata makruh tadi ialah kerana daripada pihak bahawasanya dikata orang bahawasanya wuduk itu ditimbang akan dia. Timbang hanya wuduk, bukan ayak sembahyang. Okey. Dan diriwayat akan dia yang demikian itu daripada Sa'id bin Musayyib dan Az-Zuhri. Masalah kanan dan kiri dan hadis. Dalam bab kanan dan kiri, tangan kita ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ada juga hak tangan kiri saja ada sebelah tiga, sebelah gini pada tiga. Cuba bayangkan tengok Ustaz. Belah ni pun tiga, belah ni pun tiga. Tapi kena hujan pun tak boleh tutup noh. Tangan belah ni tiga, belah ni tiga. Lalat medut hingga atas dahi pun tak boleh nak halau. Tak ada hebat tangan banyak pun. Pasal apa? Pasal ini gambaran katanya hebat kekuasaan. Tapi cukup memadai kerana tangan ni lah al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang ada dua ni pun kita tak ada nak jaga tuan-tuan. Apatah lagi kalau sebelah tiga jenuh jaga tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sebelah ni akan bagi tahu dekat Allah, sebelah ni pun akan bagi tahu dekat Allah. Jenuh jaga kita. Maka syukur alhamdulillah kita ada dua ni saja. Tu pun tak larat nak belah dah. Pasal apa? Pasal dialah yang membawa kita kepada maksiat dengan tangan ni. Tolong jagalah. Dan tangan ini juga duk saja-saja perhati elok-elok. Bukan perhati kuku. Buat tak merlin, kena pergi merlin. Tak usah. Ni awak duk perhati. Perhati itu atas sebab perhati atas dasar tasawuf. Pasal apa besar, pasal apa kecil, pasal apa yang ni panjang. Cuba satukan balik. Sekali. Cuba pecahkan balik, tak sama. Tu gambaran hidup kita. Cuba satukan balik macam ni. Pasal apa lengan tangan aku sebelah kiri, sebelah kanan besar pada tangan kiri ya. Maksudnya hidup kita tak adil. Kita lebih suka guna belah kanan saja, belah kiri relax. Pasal apa? Benda ni makruh, benda ni tak, dia ada tempat-tempat yang dia kena ada. Bila satu-satu tengok Allahu Akbar, itu kata Allah Ta'ala jadikan tangan. Kita nak cerita bab kanan dan kiri di sini. Hadis yang saudaraku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
amat suka ia membuat satu pekerjaan yang kebajikan, yang berkaitan dengan kebaikan, kebajikan, lagi mulia, dan ada padanya kanan dan kiri. Ada kanan dan ada kiri. Ini kena tengok elok-elok. Maka ia dahulu akan kanan atas kirinya. Nak masuk masjid, kanan. Lupa dah kanan kiri, kanan kiri. Dia tahu nak pergi rumah orang dengan kaki kanan. Pasal apa? Saat lagi pipi mesti ada makan, dia kata. Main dengan kaki kanan tak ada. Muka rezeki ada lah pakai kaki kanan. Dalam bab kanan dan kiri, ada juga ulama mengatakan kat takbiratul ihram tinggi sikit kanan pada kiri. Masa nak duduk berdiri, kaki kanan tu di depan sikit pada kaki kiri. Jangan duduk macam tu. Mayang macam tu kata jenuh lah. Duduk berdiri tu sejengkai laki, perempuan rapat. Okey. Kiri lebih sikit. Pasal apa? Nak mendahulukan. Sebab kebajikan dah tidak solat tadi. Kebajikan. Angkat tadi apa semua. Kanan dan kiri. Kiri lepas ke bawah. Kanan duduk di atas. Saat lagi dia putar belik pula dah. Muslimin-muslimat dirahmati Allah. Maka hadis yang telah dibawa di sini, maka hadisnya iaitulah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu taimin fi tuhuri iza tatahir wa fi tarjilihi iza tarjil. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ia akan menggunakan kanan lebih dahulu daripada kiri pada bersucinya, yakni pada wuduknya dan mandi hadasnya. Apabila ia bersuci, yakni apabila mengambil wuduk atau mandi hadas, dan pada menggunakan kaki kanan dahulu daripada kaki kiri apabila menggunakan ia akan dia. Jadi kena baca dulu, yakni memakai seluar dengan kanan dahulu, dan memakai kasut, dan masuk masjid dan masuk ke majlis Quran semuanya dengan kanan dahulu daripada kiri. Pakai seluar, pakai kaki belah mana dulu tuan-tuan? Ikut dah Ustaz. Pasal apa? Heranlah tuan-tuan, Nabi SAW seorang raja, seorang rasul, seorang bapa, seorang isteri, seorang panglima tentera, seorang hamba Allah yang selalu ibadah, tidak pernah cuai dalam ibadah. Kiri dan kanan set. Kita seorang bapa adalah raja sikit. Lepas tu ada masa tu pun lupa kanan dan kiri. Subhanallah. Pasal apa tuan-tuan? Kita cek lah saat. Tak usah duk cek macam ni. Kita duduk saja-saja. Saat lagi nak tidur. Sebab dia kena muhasabah diri tuan-tuan. Berapa banyak kanan kita buat hari ni? Cuba muhasabah diri. Saat lagi nak balik, nak tidur, pasang estro bagi besar sikit. Bagi kat dia. Kan? Dia selalu nak melengung, dia kena tak estro atas kepala. Kanan dengan kiri mana dulu? Baik, saya nak bincang. Tuan-tuan nak balik. Ada kata kaki kiri keluar daripada masjid. Saya nak tanya, tang mana yang dikata sempadan masjid dengan luar? Tak tahu tang mana. Adakah pintunya? Adakah tangganya? Adakah naungannya? Saya kata naungan bumbungnya, iaitu tangga yang terakhir. Maksudnya kita turun yang terakhir kali, kita keluar pada masjid situ. Ada ulama kata pintu, sebab itulah masjid. Masjid tak tentu pada pintu tuan-tuan, sebab Nabi dulu mana ada pintu. Dia hanya ada sempadan saja. Sebab itulah dalam kisah Abasa wa Tawalla, seorang buta yang masuk terkencin dalam masjid. Kan? Sebab tak ada pintu, konsep dia keluar daripada masjid, yang ni ada kata pada tangga. Saya lebih sohai kepada tangga. Turun tangga tadi, yang terakhir langkah dengan kaki kiri, pijak tanah. Ada kata dia pijak kasut, dia pakai kasut dengan kaki kiri. Salah. Pakai kasut dengan kaki kanan. Keluar pijak tanah kaki kiri, kedek-kedek-kedek suar kaki kanan kasut tadi. Itu adalah lebih baik. Dia tala siap-siap kasut dia nak main tadi, dia main, dia tala siap-siap nak tala balik rumah dia, betul tang tu, dia tala siap-siap balik. Dia turun dengan kaki kiri, dia terus sarung. Tang sunat, suar kaki kiri dapat dah sunat, tapi menyarungkan kasut tadi tak dapat sunat pula. Nak bagi selamat, letak kaki kiri atas tanah,
kaki kanan turun, kaki kanan suar masuk dalam kasut. Pasal banyak saya dengar orang ajak macam tu, turun-turun sauk dengan kaki kiri kasut tadi. Tak, itu tak dapat sunat memakai kasut pula. Tak, kita nak advance pada pahala. Lainlah kalau benda tu di luar pada masjid banjir, ayak banyak, terpaksalah suar kanan kaki kiri dulu. Itu tak apalah. Bermaksud kita lebih memuliakan masjid daripada kasut. Itu maksudnya di situ. Itu ada juga. Ada juga yang demai bawa yang buruk dia balik yang baru. Ada ustaz kata bila pergi masjid bawa yang buruk, balik tu dah mengaji bawa balik yang baru. Dia mengaji dia bawa balik hak baru sungguh. Tadi dia buat mai nak putus, dia bawa balik hak elok. Yang last tadi tengok mana pergi kasut aku ni. Kata saya kena banyak kali dah tu. Tu kita pun kena, orang lain telah lagi lah. Dia tak kira, dia kata buat mai hak buruk balik hak baru. Sungguh kena kadah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam bab ini masalah 207 kanan dan kiri tempat gunanya. Kita nak cerita satu persatu. Bahwasanya kaedah yang berkekalan pada syarak, pada agama kita, pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan kanan itu iaitulah pada tiap-tiap barang yang dihormati lagi mulia. Benda tu dihormati. Contohnya lebay. Hormat sebab dia duduk di atas. Kasut hormat juga. Tapi hormat dia pakai cara bawah dan menyelamatkan kaki daripada terpijak benda-benda yang seperti paku yang boleh melukakan. Hormatlah juga sebab reta benda. Tapi jangan pula nak naik kereta kata kaki kanan dulu lah. Kalau kaki kanan naik kereta, kita jadi driver, nak naik macam mana kata tuan-tuan. Naik pungkok lepas ke steering. Kita kepala apa ke bawah. Lepas tu kislah pula. Dah tengok tempat kereta tu dihormati sebab kita nak pergi masjid. Naik ke atas sebelah kanan. Dia suar kanan sungguh. Suar kanan sekali lagi, kaki kiri nak naik gena kata. Yang mana patut fikir dengan logik lah saja tuan-tuan. Meludah pula, meludah belah mana? Meludah sebelah kiri sebab benda tu tak elok. Jangan meludah sebelah kanan bawa kereta. Ustaz kata meludah belah kiri, buka dah tingkap. Tuih belah tu, tuih belah tu, kelai 3 hari tak tidur sekali. Masa bini duduk sebelah. Dak tengoklah pada tempat tuan-tuan, jangan duk bendui sangat. Tengoklah. Sebab di antara kiri dan kanan diutamakan dalam bab meludah dia kena sebelah kiri sebab yang ikut kita sebelah kanan itu malaikat. Yang ikut sebelah kiri siapa dia? Setan. Kita ludah tu seolah kita melaknat dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nah, saya nak sebut ni sebab pasal apa? Takut dia salah faham. Sekali lagi tu saya cerita bagi antara logik dan tidak. Kaedah-kaedah di sini ialah seperti memakai kain, hendaklah sarungkan kaki kanan dahulu, suar kaki. Tapi syarat dia kena duduk. Sebab Nabi duduk. Pakai kain sambil berdiri. Cucu mai habis rahsia Tok Wan. Tak suruh duduk, suar kaki dulu. Suar kaki sebelah kanan tarik. Nah, suar dua-dua pun buat macam mana, tapi kaki kanan nak angkat dulu. Suar, tarik. Ya. Memakai seluar kaki kanan dulu sebab benda tu mulia, sebab dia menutup aurat kita. Kasut pakai kaki kanan sebab dia boleh tolong kita daripada terpijak benda-benda yang boleh melukakan. Masuk masjid bersugi dengan tangan kanan. Ni dak, tangan kanan duk garu pagi-pagi, tangan kiri duk gosok. Elok sungguh perangai. Tak perayalah mangkit pagi dia mesti bergaru punya. Mata tak buka lagi duk tanya. Lalas tu lubang-lubang hidung pergi tanya, siapa dah Aziz Sattar? Orang pergi ambil beruih gigi, dia pergi ambil beruih kasut, dia tanya mulut dia. Tu dia cerita macam tu, sebiji-sebiji. Tangan kanan. Guna tangan kanan untuk bersugi dalam bab beruih gigi. Baik. Bercelak kanan dulu. Celak ni tang mana pakai tuan-tuan? Ni atas tu. Letak atas tu garis betul-betul. Ni dak celak sampai tang ni. Pasal apa betul-betul daripada kena tumbuk lagi. Tu dia sampai tang ni. Sebab apa kita kena bercelak tuan-tuan? Sebab bila kita pakai celak, dia ada bahan dia yang boleh menyebabkan mata kita berayak. Bila mata kita berayak, mata kita sihat. Kalau mata kering jadi macam mana? Kelak tak kelak, lelah tidur ayat tu. Ni macam duk mengaji. Itu sebab disunatkan pakai celak tuan-tuan. Sebab apa? Bila mata berayak, mata tak kering. Bila tak kering, dia tak mengantuk.
Ni dak, tunggu-tunggu innallaha wa malada. Dua tu khutbah lah, cerita khutbah. Pasal apa yang tak mau pakai celak? Malu kat anak-anak kata pondan mana pula dah. Ya Allah, tu dia kata fikrah manusia kita menolak segala sunnah-sunnah Nabi dan memutarbelikkan oleh Yahudi dan kufar, mengatakan sifat-sifat sebegitu dia lawan. Rambut panjang, siapa yang rambut panjang lah? Bila rambut panjang sikit, orang kata orang perempuan. Sedangkan dia nak ikut sunnah. Yang tak mau ikut sunnah tu yang banyak yang melabelkan rambut panjang ni, yang boleh kita memandangkan dia ni tak apa elok ialah bila rambut panjang dia jadi penternak kutu berjaya. Oh, penuh dengan kutu, tak bersih langsung. Sedangkan Nabi dia rambut panjang, bila lepas dia mandi, kalau rambut tu lepas ke belakang, dia akan sikat ke belakang. Kalau rambut dia terbelah tengah, dia akan belah. Kita tak, lepas-lepas mandi rambut panjang, no, pacak naik ke atas. Dia lawan sifat rambut balik. Itu bukan sunnah Nabi. Bila orang tanya, sunnah, sunnah. Nak menikah pun sunnah, sunnah. Mayang haram tak pun, duk sunnah, sunnah, sunnah. Mempergunakan sunnah-sunnah ini. Ni macam tadi, nak main mengaji pakai celak, nak tidur pun pakai celak. Sebab bila kita nak tidur pakai celak, mata kita dalam proses berayak selalu. Sat lagi dia tolong buang segala kotak-kotak keluar jadi taik mata. Elok. Tidur pun tak apa nak ni sangat. Ni kalau dah tutup-tutup, benda melekat, kering, melekat-melekat, subuh ke mana apa ke mana. Pakai celak tuan-tuan. Ustaz pun tak pakai. Tak apalah tuan-tuan, sebab fikrah. Boleh pakai, duduk di rumah pakai tuan-tuan. Pakai dia, syarat dia duduk atas tu. Ni atas ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bercelak dia kata di sini. Bergunting misai. Belah ni dulu, cukok belah ni dulu, belah kanan dulu. Tak ada dah, dia tak perak dengan meleleh darah mau cukup. Perak kanan dulu. Abang kalau nak gunting rambut, nak pergi gunting rambut, bang kanan dulu bang. Selawat dulu bang. Hari apa? Isnin dengan Khamis. Jumaat sebelum daripada Jumaat orang tak buka kedai bang. Tak apalah. Jumaat sebelum daripada orang sembahyang Jumaat. Lepas pada tu tak ada dah pahala dah. Okey. Tapi saya nak peringat, kalau nak gunting rambut, mandi wajib dulu nah. Ada kadang-kadang saya mandi dah. Mandi biasa bukan mandi wajib, mandi janabah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita masih dalam berhadas. Tiba-tiba kita pergi gunting rambut. Tolong peringat itu elok-elok. Kalau kita jadi barber, kita jadi penggunting rambut, tolong peringat mandi wajib ke? Minggu depan aku tak main dah, kerja duk peringat. Dia kata, kan boleh peringat sikit orang kita ni. Mau peringat sikit tak main dah, mau duk peringat. Kita peringat tu sebenarnya orang tu sayang dekat kita. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ni dak, bila orang peringatnya kita sikit, kita kira nak ni tak mau dah nak pi. Tak mau dah pi majlis. Main-main masjid terkena sikit atas batai hidung. Tak mau pi dah. Ustaz tu raja duk kata kat orang. Habis takkan nak kata kat penatang, kena kata kat orang lah. Bila kena atas diri dia mula wah tak mau pi dah. Ustaz tu tak boleh dia kata kat orang. Tengoklah dulu, sebab ada sebab musabab dalam bab wasiat mewasiat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lagi dalam bab ini, bersikat rambut tangan kanan, main hak belah kanan dulu. Mengerat kuku, ada kata mula daripada sini, pi ke sini, mai ke sini, balik ke sini, habis dengan yang ni juga. Tapi hadis tu tak ada yang kata sahih. Boleh tengok dalam perukunan, mula daripada sini. Tapi muka dengan contohnya perempuan dalam keadaan ahad haid, kuku daripada rimau lagi, takkan nak tunggu sampai habis ikut haid baru nak gunting. Dalam bab tu dia tak ada masa-masa dah. Ingat dah, perempuan dalam keadaan berhadas besar, dia tak boleh potong sama-sama. Kalau dia terpotong, dia kena himpun. Saat lagi mandi, waktu kering, dia kena mandi sekali benda tu. Rambut dia dalam sebab tergunting, kalau jatuh luruh tak apa, dia tergunting ataupun kuku dia kena kutip balik, mandi dengan dia. Sebab dia juzuk daripada juzuk tubuh badan kita, maka jatuh dosa atas kita sebab tak bersih seluruh tubuh badan. Okey, kuku, tengok-tengok kuku lebih pada rimau lagi, tak boleh. Tapi dah tengok panjang sangat dah, maka di situ boleh gunting. Tapi simpan elok-elok. Simpan waktu nak mandi, basuh. Mandi sekali dengan dia. Baik.
Potong kuku. Habis potong kuku, mencabut bulu ketiak. Sunat belah kanan dulu. Bulu ketiak umur 40 tahun tak pernah cabut, tak pernah ni. Dia punya boleh buat dandan boderek lagi punya ada. Ada juga dia jadi macam tu tuan-tuan. Tu tengok hak rambut tu. Keluar macam akak pokok. Tangan tak mandi tak apa. Macam mana nak mandi mayat dia ni orang macam ni. Nak tengok banyak di channel. Rambut keluar macam akak. Bau janggut bagus punya, Bob Marley. Bukan Bob Marley, Bob Marley. Rambut ni macam mana hampa mandi ni? Memang sahaja kata tak mandi. So di sini bagaimana pendekatan? Haram perbuatan hidup dia sebab dia tak ada dalam, dia berhadas. Mandi wajib macam mana? Rambut tak sampai ayak. Okey. Mencabut bulu ketiak belah kanan. Cabut satu-satu tak apa, nak cabut semua pun tak apa. Orang tua-tua dulu dia letak kapok makan. Dia letak kapok makan, agak-agak kering dia rentak ke semua. Payau satu kampung. Wah, bunyi pun. Dia cabut habis semua. Tak macam tu orang tua-tua kata. Tak boleh cabut satu-satu. Cabut pun tak apa, cukok pun tak apa. Tapi kalau takut cukok sekali lagi, takut terluka, cabut. Misal kata cabut, ada ulama kata tak boleh, cukok. Janggut tak boleh. Janggut tak boleh. Cukok saja, cabut pun tak boleh. Cukok. Mazhab kita Imam Syafi'i panjang mana? Boleh genggam. Tapi kalau hak yang Osama Ladin, hak yang panjang, itu Hambali dengan Hanafi. Sebab haram dipotong, dicabut dan sebagainya. Kita mazhab Imam Syafi'i setakat boleh genggam, panjang pada tu, trim lah bagi elok. Sebab apa? Dalam bab wuduk, baca balik dalam bab wuduk. Payah nak ambil ayat semayang. Tak payahlah panjang-panjang sangat. Tu hak misai tak tunggu lagi, hak misai taruh misai turun daripada lansiak rumah lansir. Bila nak minum yang kena selok dulu baru minum. Tambah makan susu ke minum susu, Allah uduh lah. Maka buanglah dia. Tapi buang tu bukan sampai kata betul, biar dia ada tunggu sikit. Tu sunnah Nabi SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tu cerita hak ni tak habis lagi, bunyi-bunyi dah. Ni tak habis lagi, banyak lagi. Dalam bab kanan dan kiri. Mengerat kuku, mencabut bulu ketiak, bercukur kepala belah kanan dulu, memberi salam sembahyang kanan dulu, tak pernah ombak kerja kiri dulu. Tu semua dalam bab sunat, walaupun sunat tapi agak-agak. Bagaimana? Baik. Bab memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang mana yang sebenarnya? Assalamualaikum. Masa intiqalat, masa pergerakan tadi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. Maksudnya ada lagi perkataan tersebut kita kalih. Tak apa. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Apa dia? Apa dia? Perbuatan tak sama dengan pergerakan, intiqalat. Tak sah. Satu. Mazhab kita Imam Syafi'i, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mazhab Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kok lah pergi mengaji tang mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib baik dia tak kangkir ambil waridwanu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam tu saja. Tapi Imam Syafi'i kata Assalamualaikum warahmatullahi dalam bab memberi salam kanan. Tapi kalau dah rasa nak terkentut sangat-sangat dah, cerin bulu roma dah, hijau muka-muka, tengok-tengok duk baca tahiyat ketak-ketak dah, awak nak terkentut sangat dah, bagi salam belah kanan dah lah tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tum, terangkat. Jangan kalih dah belah kiri. Mau kalih belah kiri naik mayang lain. Pasal masih dalam sembahyang. Tapi nak selamat tak tahan sangat dah ni. Orang panggil apa, ujung tanduk dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Berhenti dah, tak usah dah, habis dah. Dia menaknya selesai dah, kita sebelah kanan. Tak tahu terangkat dia. Tum. Lepas dah lah tu. Jangan kiri dah. Kalau kiri lagi kita masih dalam sembahyang. Maka dalih masih dalam sembahyang, sembahyang lain sebab kentut dalam sembahyang. Aku jaga-jaga dalam bab ni. Okey, lagi. Suka kepala, memberi salam sembahyang, mandikan anggota junub sebelah ni suluh, tuang.
Bukan kepala nah, tuang belah ni dulu, yang tu yang sunat. Tak, dah buka shower tu. Oh, bunyi pun. Pasal apa mandi junub. Kalau boleh sebelah sini dulu bagi turun. Tapi apa pun selalu saya cerita, sebab dia ada di antara kita dia masih celaru dalam bab mandi hadas, mandi wuduk. Ada remaja-remaja sampai tak reti niat mandi hadas. Takat mandi hadas. Ngucap pun tak reti. Ada. Saya ada satu ni. Bila kita panggil mai, kita impun, cuma mengucap lah, Astaghfirullahalazim, mengucap macam tu no. Selawat tengok kata Nabi, Astaghfirullah. Nasib baik dia kata Astaghfirullah. Kalau dia kata astaga lagi tepuk dai kita. Ada ke astaga? Astaga ni mai kok mana tak tahu. Astaghfirullah, mengucap kalimah dan sebagainya tak tahu dah. Mandi hadas. Mandi hadas ialah tuan-tuan, cuci dulu tempat yang bernajis, khubul dan dubur, cuci dengan tangan kiri. Lepas tu tangan gosok ke dinding. Okey, mula-mula. Okey, kaifiat Nabi basuh tangan, cuci khubul dan dubur. Tengok ada tak bekas-bekas najis. Ada lagi, cuci lagi. Ambil ayat sembahyang. Ambil sembahyang dulu tuan-tuan. Ambil ayat sembahyang bagi selesai, baru mandi hadas besar. Niat. Tu cara dia. Kita macam mana duk ada. Itu kalau rumah kita jenis ada sungai, rumah kita jenis ada kolam, niat dah. Nawai tu gum. Tu sekarang salah. Dia kena ke semua. Tapi masalah dia rumah kita mana ada swimming pool? Tak ada. Kena buat macam tu, basuh tangan, ambil wuduk dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Keluar daripada jamban, keluar dengan kaki kanan pun tak ada dah. Mai lega bunyi pun. Apa pun tak kata, dia keluar langkah-langkah pingap nasi terus. Pasal apa? Jamban dengan jamban dengan dapur tu, kitchen tu. Tepi itu bini duduk tengah masak bunyi plup, laki duduk berak dalam tu. Ya Allah. Macam mana jadi macam tu? Buat macam mana? Sistem rumah tangga kita dah macam tu. Buat bagi elok. Pilah duduk tang mana, kalau kata di dapur tu tak payahlah. Pilah kalau ada lagi tandas, guna tandas lain dalam keadaan. Sebab hormat orang yang sedang makan, orang yang sedang masak. Ada memang macam tu jamban dengan dapur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, keluar dengan tangan kaki kanan, keluar daripada jamban, berjabat tangan dengan tangan kanan. Dalam bab berjabat ada 4. Berjabat tangan, musafahah. Kalau orang sua sebelah, kita sambut dua belah tuan-tuan. Itu sunnah Nabi SAW. Dan kalau waktu bersalam bagi belaga ni, sampai belaga ni dak di ujung lah. Apa salam macam tu? Bukan salam tu, menyentuh dia panggil, sentuh menyentuh, bagi sampai. Kalau dia sua sebelah, kita sua dua belah. Kalau dia erat lagi tangan kita, kita erat lagi tangan dia. Jangan duk lawan cekak pula. Pegang kuat-kuat, nak tunjuk kata kasih sayang. Mata, tengok mata dia, jangan duk liak mata. Sihat? Sihat. Daripada belah hantu raya, tak mau tengok muka orang. Tengok dia. Kalau dia nak peluk kita, kita peluk dia balik. Itu 4 benda yang ada dalam Islam, dalam bab silaturahim. Cukup takat tu dah lah. Kita nasib baik lepas bagi salam, sembahyang, wirid, terus bersalam-salaman. Tapi kalau orang yang tak sembahyang di masjid, orang yang tak sembahyang, ada dia pernah bersalam. Tunggu raya lah bunyi pun. Tunggu raya bunyi pun. Pasal apa? Nak bersalam-salaman. Orang yang selalu ke masjid tu yang kata rahmat daripada Allah, habis lagi dia bersalam. Habis dia bersalam. Tapi bersalam pun dalam masjid, kita pun kita tengok juga. Tak tengok liak, tak sampai, tolong bagi sampai elok-elok. Sampai tengok orang duk queue dah nak salam, yang dia tahu lawan parti pula dah lah, takkan lawan tu dah lah. Sat lagi nak sembang lepas tu. Dalam bab musafahah, kanan jangan suar tangan kiri. Orang suar tangan kiri ni nak berkelahi saja tangan kanan. Itu dalam bab berdamai dalam Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, menyapu Hajarul Aswad, menyapu dia ataupun daripada jauh di Mekah. Dan lain daripada itu semuanya dengan kanan dahulu disunatkan oleh syarak. Adapun kiri digunakan pada lawan masalnya. Misal dia, contoh yang tadi, lawan dia balik tadi, masuk jamban kaki kiri. Buat yang ni dia semua
lawan balik hak yang saya sebut tadi. Seperti keluar daripada masjid, maka keluarkanlah dengan kaki kiri dahulu. Dia kata keluar pada masjid dengan kaki kiri dahulu. Maka nak pakai kasut, buatlah dengan kaki kanan, bukan dengan kaki kiri. Hak yang keluar masjid tu betul dah, dapat dah pahala. Nak pahala balik Adam pakai kasut, tak ada pahala, sebab kita suar dengan kaki kiri. Pijak atas tanah, suar balik dengan kaki kiri. Dan masuk ke jamban, mengeluarkan hingus, tangan pun sebelah kiri juga. Mana nak dan dah ni tang ni, tak apa, kira tangan. Dia tebak pula dah. Dia tebak pula dah. Sabitlah lemak pelik bunyi pun. Pasal apa? Tangan kanan tu lah dia guna. Ni pakai kiri. Baik. Minggu sudah pun cerita bab roti canai ni pun roti canai juga. Kesian kat orang roti canai. Duk tepuk tiap-tiap hari dia kata. Tepuk dalam hukum tepuk tangan pergi saya dah bincang dah tuan-tuan. Tepuk sama-sama ni tak boleh tuan-tuan. Belakang saja, dalam bab tepuk belakang. Pasal nak dalam bab teguk imam pun disuruh tepuk belakang saja, tak boleh tepuk macam ni. Baik. Dalam bab istinja, basuh kencing dan berak, kiri. Menanggalkan kain, kiri. Mencabut seluar, kiri. Meninggalkan kasut, kiri. Dan barang yang menyerupai yang demikian sunat dengan yang kiri belakang. Baik, terus masalah kanan kiri dan hukum menggunakannya. Bahawasanya ijma' seluruh ulama bersepakat mengatakan atas bahawasanya mendahulukan kanan atas kiri itu sama ada tangan atau kaki. Pada wuduk itu sunat juga. Basuh tangan kanan dulu, lepas tu baru tangan kiri. Basuh telinga. Telinga tak serentak. Telinga dengan kepala serentak. Begitu juga muka. Dia ada juga dia basuh belah ni, dia basuh belah ni. Tak ada, dia kena basuh serentak. Kepala macam ni sebenarnya. Memadai kata Imam Syafi'i sikit daripada rambut. Tapi syarat dia ayak mesti kena kulit kepala. Okey, baik. Tak pasal masalah dia kadang-kadang rambut dia remuh dia tebal. Rambut dia eliket punya ada. Dia tak dia sapu atas rambut tu saja. Tak kena kulit, tak sah. Tapi nanti kita akan masuk dalam bab orang pakai serban, dia tak perlu buang serban, dia sapu atas serban saja. Tapi Imam Syafi'i kata tolak sedikit serban, sapu di antara juzuk kepala, yakni hak yang tempat mula tumbuh rambut tadi, atas kepala. Saya rambut tak ada tang ni ustaz, dia mula tumbuh tang ni, hak tu botak orang panggil. Dulu pergi cari, lalah buang-buang teruslah senang. Dak tang mana awal dulu satu ketika dulu rambut mula ada. Saya pun dah kuih tak ada dah tang ni tuan-tuan. Tu yang saya kata balik, lagi duk lawan tolak, baik buang-buanglah senang. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Ijma' ulama mengatakan mendahulukan kanan atas kiri itu sama ada tangan atau kaki. Pada wuduknya itu sunat juga. Maka jikalau menyalahi seseorang akan dia nescaya luput afdal tapi sah wuduk. Contohnya dia pakai kiri dulu, dia tak buat kanan, dapat sah wuduk tapi kurang kelebihan afdal pada bab ini. Baik, terus. Dan telah berkata Syiah, kanan tu wajib, kiri haram. Baik, kita cerita Syiah sikit tuan-tuan. Syiah ni sebenarnya dia ada yang boleh dipanggil kira, yang boleh dibergerunding cara sebenarnya dengan kita kata hujum. Tapi dalam bab dah kata nama Syiah, kita hujum teruslah. Sebab Syiah pun dia banyak jenis. Yang di Syria dia panggil Nasuriyah. Nasuriyah ni Jumaat dia tak sembahyang. Wuduk dia tak ambil wuduk, dia mandi junub saja. Wuduk tak ada dalam istilah mereka. Menghadap kiblat, menghadaplah mana-mana pun, Allah ada di mana-mana. Silat-silat dia bukan kata Allah, dia menghadap ke arah makam imam mereka. Okey. Dan dalil depa yang kuat ialah wa'bud hatta ja'akal yaqin. Surah Al-Hijj ayat 99. Depa tunggang terbalik ayat tadi, beribadahlah kamu sehingga datangnya yakin. Lagi tak datang yakin, kamu kena ibadah. Dah datang kata yakin tentang Allah, tak payah dah sembahyang. Kita kenal dah Allah, buat apa sembahyang lagi? Ada jugalah sembahyang niat. Lebih kurang Syiah lah dia pun. Betul, dalam bab Syiah ni. Ini dalam perbincangan ni adalah kertas kerja saya, kalau boleh, kalau ada siapa nak nanti saya bagi. Saya cerita setiap satu cerita bab Syiah ni. Yang boleh dirunding cara. Contohnya ada lagi. Kalau musim haji, kita tengok masuk buat haji, dia pergi padang Arafah.
Yang pertama nak kenal dia Syiah ialah yang pertama dia cukup habis kepala, tiba-tiba berjanggut dah. Okey. Lepas tu kenderaan yang dinaikinya, kalau bas, dia buang bumbung. Daripada mana tu main dengan bas tak ada bumbung, kadang-kadang naik lori. Sebab apa? Nak rasa panas. Syiah tersebut boleh dirunding lagi, kata Yusuf Al-Qaradawi. Sebab dia boleh lagi berbincang dalam bab ni. Dia tak ada bab nak melampau dak. Yang hak melampau tu, dia kata apa tuan-tuan? Buat apa pi Mekah? Buat apa sembahyang menghadap kiblat? Kiblat tu, kiblat Kaabah tu berhala, dia kata. Kan Kaabah tu batu. Kita menghadap semua ke arah batu, berhala, dia kata. Tu hak yang melampau. Dan dia menghalalkan darah ahli sunnah wal jamaah. Tengok, jadi apa kat pegawai, ada seorang pegawai kata Syiah yang tembak. Sebab apa? Dia dah mula halal dah lah. Kalau di Syria, tiap-tiap hari dia gantung ahli sunnah wal jamaah tengah jalan, di tepi-tepi jalan. Tu yang berlaku. Siapakah Syiah? Dia mirip kepada Yahudi yang disuntik oleh Yahudi untuk memusuhi Islam. Orang kafir tak payah memerangi, tapi Islam sama Islam, yang kata Islam akan berperang sama sendiri akhir zaman. Tu dah nampak dah tuan-tuan. Saya nak utarakan kepada tuan-tuan sebab kita ada anak-anak. Kita ada anak-anak yang mengaji di institusi tinggi. Yang paling tinggi saya dengar daripada Ustaz Abdullah Din. Baru ni dia buat kerja, dia minta kepada majlis fatwa untuk haramkan tanah perkuburan mereka, tak boleh tanam dengan kita. Sebab dia akidah dia look out. Perkahwinan dia, anak dia tak sah taraf. Kalau isteri Syiah, suami ahli sunnah, tak sah. Tak sah perkahwinan mereka. Dia kira anak luar nikah. Ini nak diutarakan kepada Datuk Syekh Badruddin. Sebenarnya benda ni dah tunggu green light saja. Dan yang diminta dan diberitahu, universiti yang paling ramainya di antara pensyarah dan pengikut-pengikut dia yang tegar, bukan dulu sekarang tegar tu, tegak ni maksudnya ketegak. Siapa? UM, Universiti Melaya. Dalam sekolah-sekolah pun ada dah di Kedah ni, dipantau. Ustaz-ustaz kita pun ramai yang mengamalkan Syiah. Masa dia mengajak pengajian Islam, dia bawa fakta-fakta ni. Okey, jawab periksa ikut buku, tapi sambil mengajak dia bawa. Bila kita tanya, dia bertaqiyah. Apa dia taqiyah? Dia berpura-pura menjadi ahli sunnah. Sebab menjadi rukun iman mereka taqiyah. Taqiyah ni berpura-pura. Dia duduk dalam masyarakat kita. Okey, saya kenal di Langkawi ada 8 orang. Saya tak mahabak kat tuan-tuan. Ada salah seorang tu memang rapat dengan saya, tapi dengan kita ni dia ra'i gila. Dia belanja yang normal. Tapi bila belakang kita, dia maki hamun dia. Yang saya tahu sebab dia pergi Mekah, sampai di depan makam Nabi, dia selawat, dia doa dekat Nabi. Lepas tu dia laknat kiri dan kanan. Siapa dia kiri dan kanan makam Nabi? Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar. Dia laknat. Ni Syiah. Tapi bila polis Arab tangkap dia, polis Saudi tangkap dia, bawa masuk tempat, dia bertaqiyah. Dia kata dia ahli sunnah. Tadi dia tersilap, dia lupa, dia kata. Lepas ayat tu, ish. Kalau kita kata di sini siapa? Munafik orang macam ni. Berpura-pura, akidah yang tak ada. Yang kita takut tuan-tuan. Kalau anak balik-balik, tengok-tengok duk seluk poket, letak batu 5 kupang. Batu besar 5 kupang. Oh, cerita ni kacau. Mengucap. Dia mengucap, dia ada tambah tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan amirul mu'minin haqqan. Ni kalau dia tambah hujung-hujung tu, tolonglah. Apa dia? Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi Muhammad itu pesuruh Allah, dan aku naik saksi bahawa Ali itu sebenar-benar amirul mu'minin. Tu kata-kata dia. Lepas tu ada lagi lah hujung dia. Itu cuma akidah biasa dia panggil. Dia berlepas diri daripada Umar, berlepas diri daripada isteri-isteri Nabi, daripada aku dilaknat di akhirat kelak. Tu nama-nama ni laknat semua bagi mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, takut kita tuan-tuan. Sebab kita nampak macam kita, tapi rupa-rupanya duri dalam daging.
Waktu kita kata mereka dah sesat jauh, kita akan tangkap, mereka kata kami sanggup keluar daripada Islam. Pengikut dia ikut, kami sanggup keluar daripada Islam. Sebab bebas beragama tu ada dalam perlembagaan kita. Dah kata kami bukan Islam, kami sanggup keluar pada Islam. Hak lain nak ikut-ikut ni, badi gosoat ni semua mau ikut juga. Hak geng-geng ni, hak geng-geng dah ikut belakang. Ni masalah kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita duk bincang satu bab, kita terlupa satu bab. Kita duk bincang bab tahlil haram dengan bid'ah apa semua, kita duk berkeling dengan hak ni, tiba-tiba hak ni dah lagi teruk. Kita duk bincang dalam satu furuk, tapi bab akidah kita terlupa. Akidah ni ialah satu benda yang kita kena ikat kuat-kuat. Ngaji betul-betul. Akidah maksudnya ikatan. Kalau longgang ikatan tadi, habislah kita. Dalam bab ni. Kadang-kadang kita tengok dalam bab ayat ambil ayat semayang pun kita tahu dah ni mirip-mirip Syiah. Ada dalam perbuatan kita seharian semua. Contohnya pakai kemian, setanggi, tu perbuatan Syiah. Kita orang mati pasang kemian, mati pasang kemian. Why? Pasal apa? Pasal apa pasang kemian? Sebab itu kita terikut-ikut ajaran Hindu dulu, berinai dan sebagainya. Siapa yang masih melakukan benda-benda tersebut, sebut dalam kitab ni, dia macam Syiah. Syiah dia mirip kepada Kristian, Yahudi dan Buddha. Dia suka pakai setanggi, dia suka pakai benda-benda berasap. Siapa yang makan benda asap ni? Jin ya tuan-tuan. Kalau nak bagi wangi, ada alternatif lain, boleh kita bagi wangi. Sebab hak jenis benda berasap ni, tambah-tambah hak tuan-tuan beli hak RM6 ni 7 rupang tu pun berasap juga adik-beradik dia lah. Dalam kereta buka-buka tu dia kelun asap tu, dia adik-beradik jin. Apa dia? Okok. Bukanlah Syiah, tu tak Syiah lah. Ustaz kata aku Syiah pula dah. Tak. Pasal apa? Dia berasap. Benda yang sabit dengan asap ni, kita geleng kepala lah. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan jin. Dia tak kena sehari, dia tak boleh duduk lah. Puasa pun dia tak boleh, dia tak kena berasap ni. Yang dia set dalam kepala, kalau boleh dia nak buka puasa tu kerana nak kena hak tu lah, bukan kerana nasi pun. Tu yang buka-buka puasa Allah malakasum tu, wa bulak tu, wa lapak tu, pak hak tu dulu. Dia bukan dengan kurma. Ada juga jadi macam tu. Tu dia bukan Allah malakasum tu, wa bika aman tu, wa ala rizqika. Dia wa bulak tu, wa lapak tu, melahak tu. Muslimin muslimat dirahmati Allah, akidah kita tuan-tuan hari ini amat tercelah. Ada duri dalam daging di antara akhir zaman. Dan ada juga kata Dajjal. Ada kata Dajjal tu adalah rupa bentuk yang kata mata satu dan sebagainya. Ada kata Dajjal tu ada dalam masyarakat kita. Itulah Dajjal yang sebenar. Takat tu saja tuan-tuan, nanti kita masuk dalam bab lain lah. Kita masuk dalam bab, ambil ayat sembahyang bab wudu bil mat. Bab pada menyatakan mengambil air sembahyang dengan secupak. Bagaimana cara nak ambil air sembahyang dengan secupak? Sebab Nabi ambil secupak. Kita juga selori, sebaldi. Tu kita ambil. Kita tu lebih kepada membazir. Apabila kita membazir, mula sembahyang tak khusyuk. Sebab apa? Sebab kita dah mengundang adik-beradik syaitan. Ambil tu agak-agak tuan-tuan. Jangan terlalu menggincah. Sebab apa yang kita terlalu terhati-hati. Berhati-hati atau sebab ilmu tak apa. Tapi jangan berhati-hati kerana was-was. Orang yang was-was, dia mengaji masih tak betul lagi. Nanti kita masuk dalam bab tu. Minggu depan ada lagi. Minggu sekali lagi tu baru saya tak ada. Sebab saya ada program di Pahang. Takat tu saja. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi Rasul yang bersifat maksum. Segala kekejian, segala ketelanjuran, kekasaran adalah daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa ala ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.